Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, bertemu kita lagi di video pelajaran Jinayat Darjah 4 tentang bab pembunuhan. Jadi di video yang lepas Ustaz dah menceritakan ta'arif membunuh dan dalil larangan membunuh. Yang seterusnya jenis-jenis pembunuhan. Ustaz ulang balik, jenis-jenis pembunuhan ada 3. Yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan tersalah, yang ketiga ialah pembunuhan menyerupai sengaja. Okey, baik. Hari ini kita tengok pembunuhan sengaja. Apa itu pengertian pembunuhan sengaja? Pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan objek. Pada kebiasaannya boleh menyebabkan kematian dengan tujuan hendak membunuh. Jadi dia menggunakan objek. Menggunakan objek dengan tujuan hendak membunuh. Jadi dia menggunakan objek dan tujuan hendak membunuh. Yang pertama, dia melakukan pembunuhan tadi dengan menggunakan objek yang pertama. Yang keduanya, dia pada kebiasaannya menyebabkan kematian. Dia menggunakan objek tadi dan pada kebiasaannya menyebabkan kematian. Contohnya dia menggunakan objek dan dia tikam dekat bahagian jantung. Kebiasaannya kalau kenakan jantung mesti mati. Yang ketiga, poin yang ketiga, dengan tujuan hendak membunuh. Itu dia punya pengertian dia. Menggunakan objek, pada kebiasaannya menyebabkan kematian dan dengan tujuan membunuh. Okey, apa hukuman dia? Seterusnya kita tengok hukuman untuk pembunuhan sengaja. Yang pertama, wajib dikenakan hukuman kisos, iaitu balas bunuh. Wajib dikenakan hukuman kisos, iaitu dibalas dengan bunuh. Sama je. Bunuh dibalas dengan bunuh. Itu dinamakan kisos. Dia bunuh dibalas dengan bunuh. Sama. Yang seterusnya, hukuman yang kedua. Jika dimaafkan. Jika dimaafkan, dimaafkan dengan mana? Dengan tidak dibalas bunuh. Itu maksud jika dimaafkan. Oleh waris mangsa pembunuhan. Dan mangsa pembunuhan tadi menuntut ganti rugi. Dia menuntut ganti rugi. Maka wajib membayar ganti rugi yang berat. Yang berat maksudnya orang yang membunuh ni tadi dengan sengaja, dia kena bayar ganti rugi yang berat. Okey, baik. Nanti kita belajarlah pelajaran diat, ganti rugi kan. Apa yang dia kena bayar. Okey, itu hukuman untuk pembunuhan sengaja. 2 hukuman. Yang pertama, dia kena balas bunuh. Kalau dimaafkan, itu hukuman pertama. Hukuman yang kedua, kalau dimaafkan oleh waris dan waris tadi menuntut ganti rugi dengan pembunuhan tu tadi, dia wajib membayar ganti rugi, iaitu ganti rugi diyat mughallazah. Okey, yang seterusnya kita tengok pembunuhan tersalah. Ini bahagian yang kedua, iaitu pembunuhan tersalah. Yang pertama tadi pembunuhan sengaja. Ini pembunuhan tersalah. Apa pengertian dia? Pembunuhan yang tidak disengajakan. Pembunuhan tersalah ni tadi, pembunuhan yang tidak disengajakan. Tidak disengajakan. Iaitu
seseorang yang tidak sengaja untuk membunuh atau memukul. Membunuh atau memukul seseorang yang lain. Jadi dia tersalah. Dia tak ada niat pun nak membunuh. Dia tersalah saja. Dia tak ada niat pun nak membunuh kan. Dia tak ada niat pun. Itu dipanggil tidak sengaja. Contohnya, okey, Ustaz bagikan contoh. Apa contoh dia tersalah ni? Pembunuhan tersalah. Contohnya seseorang mahu melontar batu ke arah Zaid. Tetapi lontarannya terkena Omar dan menyebabkan kematian. Zaid, kawan ada dua, Zaid dengan Omar. Zaid ni melempar batu, melontarkan batu. Baling batu kepada si Omar. Zaid membaling batu kepada Omar. Zaid membaling, seseorang mahu melontarkan batu ke arah Zaid, tetapi terkena Omar. Ada 3 orang lah. Seseorang ni dia mahu melontarkan batu ke arah Zaid, tetapi terkena orang yang ketiga, Omar. Tak perasan Omar dekat belakang Zaid, kan? Dia terkena Omar. Jadi itu dipanggil pembunuhan tersalah. Okey. Contohnya lagi, tak ada kat sini. Ustaz bagi contoh lagi. Yang seterusnya, kita pergi memburu. Kita nak memburu haiwan. Belakang haiwan tu ada kawan kita. Kita nak memburu haiwan, kita nak panah haiwan, nak tembak haiwan. Tiba-tiba terkena kawan kita belakang haiwan. Itu senang faham. Belakang haiwan tu ada kawan kita. Jadi, terkena kawan kita, tak kena haiwan. Itu dipanggil pembunuhan tersalah. Okey, yang seterusnya dekat sini, Ustaz kasih bagi contoh. Yang seterusnya, contohnya seseorang tergelincir. Tengok seorang tergelincir lalu terjatuh ke atas seseorang yang lain sehingga menyebabkan kematian orang tersebut. Seseorang terjatuh, tergelincir. Dia lalu tempat yang licin, kan? Badan dia besar pula, badan dia besar. Dan dia tergelincir, jatuh dekat kawan dia yang dekat bawah dia tu, kan? Dia berjalan berdua, lepas tu dia tergelincir, jatuh kat kawan dia. Itu tersalah. Dia tak ada sengaja pun. Tak ada sengaja pun nak bunuh, kan? Dia tergelincir saja. Lalu terhimpit atau hempas kawan kepada kawannya dan kawan dia mati. Itu dipanggil contoh pembunuhan tersalah. Okey, seterusnya kita tengok hukuman untuk pembunuhan tersalah. Apa hukuman dia? Yang pertama, tidak dibalas bunuh. Beza dengan pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja tadi dibalas bunuh yang pertama, ni tidak dibalas bunuh. Yang kedua, yang pertama tadi tidak dibalas bunuh untuk pembunuhan tersalah. Yang kedua, wajib membayar ganti rugi ringan, iaitu diyat mukhaffafah. Berbeza kan? Berbeza tak? Dua ni berbeza. Yang pembunuhan sengaja tadi wajib dibalas qisas. Wajib dibalas qisas. Yang kedua, kalau dimaafkan oleh waris, wajib membayar diyat mughallazah. Kan? Kalau waris dia minta membayar diyat mughallazah, dia wajib membayar. Itu untuk pembunuhan sengaja. Ni pembunuhan tersalah ada dua. Yang pertama, tidak dibalas bunuh. Yang keduanya, wajib membayar ganti rugi ringan, iaitu diyat mukhaffafah. Diyat ni kita belajarlah. Nanti ada diyat mughallazah dan diyat mukhaffafah. Wajib membayar ganti rugi. Okey, baik. Okey, terima kasih kerana menonton video Ustaz. Wallahu alam. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Ustaz akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.